Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan membicarakan topik tentang kesudahan satu kisah yang tidak pernah berakhir. Pelik. Macam mana saya nak cuba sampaikan? Okey, tapi cuba dengar saya punya logik kawan . Okey, kisah yang tidak pernah berakhir. Contohnya macam kita ambil contoh parti. Parti kita ada dua parti. Parti pakatan dan parti PAS. Contoh, kita ambil contoh saja. Kita ada macam-macam parti lagi lain-lain kan. Kita just ambil dua contoh ni. So parti pakatan nak jadikan parti PAS ni sebagai pembangkang. Kerana apa dia perlukan pembangkang? Kerana dia perlukan pembangkang untuk menasihati parti tu supaya dia dapat menjadi satu kerajaan yang bagus. Sama juga parti PAS, bila berjaya mendapat undi yang banyak, dia tak nak hapuskan parti pakatan, tapi dia nak jadikan parti pakatan ni sebagai parti pembangkang supaya dia dapat membangkang apa-apa yang dibuat oleh parti itu, supaya parti PAS tu mengambil pengajaran dan iktibar dan boleh menjadi parti yang baik. So dia bukan pasal kisah siapa betul siapa tak, ataupun siapa lagi hebat siapa nombor satu, tapi apa kesudahan dia. Dia mesti ada pengakhiran dia. Maksud saya, di dalam kita mencari kesepakatan dan perpaduan di dalam masyarakat yang majmuk, yang penuh dengan berbagai kaum, mesti ada satu tahap di mana kebaikan yang dia buat tu diperbaharui dan ditegur oleh parti pembangkang. Lama-lama pendirian tu menjadi satu yang sangat teguh sehingga tidak boleh dipatahkan. Maksudnya mesti ada satu tahap tercapainya kata sepakat di mana akhirnya parti PAS dan parti pakatan semuanya bersatu membentuk satu kerajaan baru yang mana tak perlu lagi lah untuk kita mengundi siapa yang patut menjalankan tugas dalam kabinet negeri ni, kabinet negara ni. Dan akhirnya kita just berteraskan apa benda yang benar. So mesti pengakhiran daripada kisah hidup kita. Macam kita sekali, kalau ramai orang bagi nasihat kat kita banyak-banyak, dah tentu kita akan jadi seorang yang paling hebat. So bila masanya parti-parti, kebanyakan parti nak berakhir, dalam satu ketika dia akan bersatu dan dah tak ada pemilihan lagi dah, melainkan mereka yang menjaga negara ni dengan nasihat-nasihat yang telah diberi dalam keadaan yang betul-betul perfect lah. So sama macam agama ni, kita lihat orang banyak suka sangat menderma. Dia derma, baik derma pada orang miskin, orang yang tim piatu, lepas tu dia menderma kepada masjid. So kita faham, kita nak buat sekolah, so kita derma. Okey, soalan saya ialah berapa banyak masjid yang kita nak buat sampai satu tahap masjid tu hanya penuh dengan 10 orang saja. Maksud saya, masjid tu terlalu banyak dan sekolah pula terlalu banyak. Sampai satu kelas ada 2-3 orang saja, contoh. Dan kita banyak sangat berderma sampai dah tak ada orang miskin lagi dah dekat Malaysia ni. So persoalan saya ialah berapa banyak derma yang rakyat Malaysia perlu derma supaya negara Malaysia ni penuh dengan masjid, penuh dengan sekolah, penuh dengan rumah untuk anak yatim, sampai suatu tahap tak ada lagi orang miskin kat negara Malaysia ni. Tapi apa yang saya nampak macam pattern sekarang ni, bila dia buat something, saya tak rasa macam dunia berderma ni akan hilang. Maksudnya derma ni akan ada sehingga ke hari kiamat. Dan saya agak sedikit pelik. Dan berapa banyak duit untuk dihabiskan untuk menolong orang susah ni, sampai kesudah masih wujud orang-orang yang susah ni. Apa yang berlaku? Macam mana sistem yang korang teraskan? Apa benda yang korang pegang? Sebab logik dia mesti ada target 20 tahun lagi ke, 30 tahun lagi ke, 50 tahun lagi ke, 50 tahun dah tak ada orang miskin yang ada kat Malaysia ni. Tapi apa orang miskin ni macam secara logiknya, kalau 100 tahun kemudian masih lagi orang berderma kepada orang miskin, maksudnya apa yang saya perasan, orang miskin yang sekarang ni yang umur 30, 40, usia dia dah 50 tahun ke atas, maksudnya dia dah tua, maksudnya dia dah tak ada. Tapi kalau 100 tahun kemudian masih lagi orang miskin, maksudnya ada orang-orang miskin yang baru yang dicipta. So
benda ni menunjukkan betapa sistem tu sendiri dia tak menjaga kesejahteraan yang sepatutnya pada rakyat-rakyat dia secara efektif, menyebabkan masih berlakunya banyak orang-orang miskin yang perlu dibantu. So kalau kita dapat achieve target, contohnya dalam masa 20 tahun ni kita target memang kita dah tak nak bagi derma lagi dah, sebab semua orang masa tu dah mempunyai duit yang cukup, dah cukup makan minum, sehingga kan duit tu kita bagi kepada orang-orang yang nak buat bisnes. Kemudian barulah kita dapat fahami tentang kenapa masih lagi banyak jadi orang miskin, masih lagi banyak peminta sedekah, masih lagi orang banyak-banyak duduk-duduk di ruang-ruang kaki lima untuk menadah tangan. Dan maybe kita tak perlu pergi dalam. Saya nak tanya awak satu benda ni je. Kenapa benda-benda yang kita buat dan berapa lama kita nak buat benda tu sehingga kita dapat capai satu tahap di mana kita dah tak perlukan lagi dah. Berapa lama kita nak tolong orang miskin? Berapa lama kita nak kena memilih pemimpin? Takkan tak ada seorang pemimpin yang betul-betul hebat sampai sehingga dia tak boleh dibangkang oleh orang lain. Saya bayangkan seorang pemimpin yang terlalu hebat sehingga parti pembangkang tak mampu nak bangkang dia, sebab kebolehan yang ada pada si pemikiran orang tu yang kreatif, yang inovasi, sampai suatu tahap dia tak perlu nak dibetulkan sebab dia dah ada dalam diri dia bermacam-macam pengalaman dan bermacam-macam idea. So di situ menjadi satu benda yang tak relevan untuk parti pembangkang tu terus ada. Dan apa benda yang parti pembangkang buat ialah parti pembangkang tu suka dengan orang tu, dia join pihak sebelah sana dan untuk mencipta satu muafakat yang kuat. Saya tahu, saya cakap macam ni, dia macam saya agak macam mana saya nak kata, ilmu saya ni pasal politik sebenarnya macam tak panjang kan. Macam saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku kan. Saya tahu, saya tahu kisah, tapi kenapa kita nak kerja kita nak attack orang. So kita relax dulu, kita jangan terlalu approach diorang. Sebab bagi saya pun nak kena pintar juga, saya pun nak kena pandai juga. Cuma sekarang ni apa-apa pun, sekurang-kurangnya apa benda yang saya nak bagi tahu kat awak ialah saya nak bagi tahu kat awak apa benda yang akan jadi di masa depan. Suatu hari nanti saya yakin, saya yakin parti-parti yang ada MIC, MCA, parti-parti India, China, bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, dia boleh duduk di bawah satu di bawah satu foundation, satu pegangan, yang mana pegangan yang diperjuangkan tu ada baiknya pada setiap pelosok masyarakat yang ada kat Malaysia ni, baik kat Malaysia maupun pada orang-orang lain, supaya negara Malaysia ni dapat dijadikan contoh kepada negara lain, insya-Allah. Tapi harus ada kepintaran kepada masyarakat tu sendiri untuk menilai, dan tak, sebab kita dalam untuk membuat satu kebaikan kepada satu masyarakat, masalah utama dia bukan pasal orang yang malas, tapi fitnah-fitnah yang akan berlaku, benda-benda ni akan diserang. Maksudnya macam setiap orang ada kepentingannya kenapa dia nak jadi wakil rakyat, ada kepentingan kenapa dia nak jadi pemimpin. Kita tak nak memburuk-buruk ke siapa, kita tak nak berfitnah ke siapa, itu cuma andaian semata-mata. Sebab adalah mustahil untuk kita semua sentiasa duduk di kawasan yang berlainan, baik China duduk kawasan China, baik India duduk kawasan India. Bila saya nampak benda tu macam apa kepercayaan kaum India ataupun kaum China untuk menjadikan seorang lelaki Melayu sebagai pemimpin dia, di mana kita sebagai seorang yang mengikut ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam keadaan yang dia yakin apa benda yang kita buat ni, apa benda yang diorang nak, macam mana kita yakinkan diorang. So itu akan jadi satu cabaran yang baru. Jadi kalau boleh menjawab soalan ni, agak-agak rasa benda ni bila akan berakhir. Sebab tolonglah bersangka baik. Walaupun awak nampak macam politik ni kotor, walaupun awak nampak macam ramai sangat orang jual agama, tolonglah jangan bersangka baik. Dan janganlah kamu cakap pada masyarakat bahawa realitinya manusia memang rakus, realitinya manusia memang suka gila kuasa. Dan saya tahu memang realitinya memang tak arah tu. Tapi cuba kita yakinkan kepada orang-orang, baik orang yang baru nak besar, yang masih lagi tak bersalah, masih lagi fikiran dia seperti kain yang putih, yang kita sendiri akan corakkan. Bagi tahulah kepada mereka tentang kabar berita yang baik, yang mana kemuafakatan, kerjasama antara sesama makhluk
saudara sesama Islam, yang mana insyaAllah satu hari nanti negara kita tak perlu nak bertegah lagi dah. Dan insyaAllah kita akan mengharapkan sesiapa yang punya keberanian, dan kita juga akan cuba untuk melahirkan superhero, wira-wira yang akan memperjuangkan balik semua benda ni. Harapan itu. Tapi soalan bagi anda juga semua, soalan ni untuk awak juga, agak-agak kan, bila nak berakhir, sampai bila kita nak asyik dengan rutin kita tiap-tiap tahun, untuk rutin yang kita buat, untuk aktiviti macam berapa banyak kita nak kena bagi nasihat sebelum orang tu berubah, berapa banyak kita nak tolong orang sampai orang tu boleh ada kejayaan pada diri sendiri, berapa banyak benda-benda yang awak tahulah apa benda saya cuba masukkan kan. Tidaklah saya ingin mempersoalkan atau merosakkan seseorang tu punya credibility. Saya cuba nak faham cerita, saya cuba nak faham tentang apa yang berlaku kat Malaysia ni sebenarnya. Saya tak nak sampai akhir hayat saya masih lagi memberi duit pada seseorang yang saya kenal tu, saya bagi dia sejak daripada 30 tahun yang lepas. Saya terfikirlah, takkan korang ni tak dapat mencari peluang pekerjaan pun selama 30 tahun ni. So saya tak nak dia berakhir dengan cara macam tu. Dan apa-apa pun, bagilah saya suatu penerangan, bagilah saya suatu kata-kata, supaya kita dapat berkongsi pendapat, dan supaya saya akhirnya dapat faham dan dapat kecapi suatu pemahaman yang baik. Dan insyaAllah saya akan gunakan pemahaman ni untuk menerajui suatu komuniti yang ingin berinovasi dan berfikiran kreatif. Dan harap saya hanya mampu bahagian yang baik, harap kita dapat duduk di dalam Malaysia yang lebih baik insyaAllah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum.